Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini kita balik semula kepada pengajian tafsir kita seperti sebelum ini. Pengajian tafsir, ada orang katanya, pasal apa tak cakap nak bawa kitab mana? Sebenarnya kelas tafsir ini kelas yatim. Yatim, bila yatim ini dia mengharapkan kepada sesiapa yang bertanya, kita berilah, tak tanya kita tak berilah. Sebab kita dah beritahu sebelum kita tukar kepada kuliah hadis, kita dah beritahu selepas ni kita akan balik kepada tafsir semula. Jadi dengan itu kita pakai yang itulah. Tak apalah, tak bawa tafsir pagi ni pun tak apalah, bawa lah esok. Pula kalau tak ada kitab lagi boleh belilah. Kalau dengan saya tak ada tu boleh pergi dibeli di Jaking boleh juga. Lebih baiknya kan pergi dibeli di Jaking tu, kumpul lah dulu beberapa orang sehingga cukup kadar yang dia boleh beri potongan yang lebih baik sikit lah, cukup lah untuk nak buat tambang kereta. Tapi kalau nak masuk parking tak cukup juga. Itu begitulah. Jadi ini kelas yatim. Dia tidak macam imam dia ada 7 orang, tidak yatim. Jadi imam dia ramai sikit. Ni kelas yang kita kiranya kelas istimewa lah, anak istimewa, anak yatim. Kita akan mulakan dengan surah Al-Fatihah. Marilah kita bersama-sama baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi keberkatan kepada kita sebagaimana Allah beri kepada kita keberkatan sebelum dalam kuliah tafsir sebelum ini, yang kita sudah dengan nikmat Allah kita selesai dua kali lalu. Ini kali yang ketiga kita nak lalui pula. Jadi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tolong pada masa-masa yang lalu, kita mengharapkan pertolongan yang seumpama itu juga akan kita terima daripada Allah, dan mudah-mudahan Allah memberi kepada kita keberkatan yang lebih banyak dan lebih besar. Pengajian yang sebelum ini kita campur-campur semua sekalinya pada setiap pagi tolak pagi Ahad saja. Dia mengambil masa 20 tahun 10 tahun sekali lalu 10 tahun pula, kira secara umum lah, secara umum begitu. Jadi kita pun terasa juga ada 10 tahun lagi kita di sini. Itu dalam ilmu Allah. Mudah-mudahan kita ada, mudah-mudahan kalau kita tak ada pun tak apa. Mudah-mudahan kita dah lalu kali yang ketiga. Allah memberi kepada kita banyak keberkatan. Saya lihatnya dari sudut kedatangan orang ramai pun memuaskan. Pada mulanya saya tidak mengharap, tidak menduga keadaan yang begini ramai dalam kuliah tafsir pada waktu orang suka tidur semuanya. Tidur. Jadi bila waktu tidur yang merupakan satu halangan yang bukan kecil sebenarnya, dan berhubung pula dengan masa pejabat. Nak pergi pejabat dulu 20 tahun dulu pejabat di Kuala Lumpur. Sekarang ni pejabat dia di Putrajaya. Namun Putrajaya pun dia tidak menghalangkan, sebab kuliah kita janji dah antara 10 hingga 15 minit. Walaupun kita pergi kadang-kadangnya lebih pada setengah jam, kita kata 15 minit juga, walaupun setengah jam, kira begitulah. Campur-campur pergi. Cara ringkasnya kita kata 15 minit. Kuliah 15 minit. Orang pun suka 15 minit. Padahal kita curi sampai 20 minit, sampai 30 minit, tak apa. Jadi itu
Alhamdulillah, bukan saja kuliah ini, tapi salat jamaah pun kita nampaknya ramai orang. Pagi pun nampaknya tadarus dunia berpanjangan sampai dulu tak ada sebenarnya tadarus yang ramai-ramai pagi selepas kuliah ni. Saya ingat saya lah, kalau ada pun tidaklah berapa, tidak seperti hari ini. Ini saya kiranya satu keberkatan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita dapat pertingkatkan bacaan kita pada kali yang ketiga ini dengan mengambil kira kepahaman, tadabbur dan pembacaan kita pun tidaklah mengejar supaya kita 10 tahun ya kita akan tamat. Tidaklah semestinya begitu. Ini kitab ilmu, kita akan tumpukan kepada kepahaman, kepada tadabbur, kepada cara berfikir kita letakkan di mana kita sekarang ni berada bersama dengan Al-Quranul Karim. Kita tumpukan kepada perkara yang seumpama itu. Saya ingat penumpuan yang lebih baik, tadarus juga boleh diperbaiki. Yang paling utama kita dapat membetulkan bacaan kita bermula daripada makhraj, diikuti dengan tajwid, diikuti dengan tadabbur, diikuti dengan kepahaman. Macam mana kalau kita carilah setiap kumpulan ni, cari orang yang boleh memberi bantuan ini, makhrajnya, tajwidnya, dan apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Minat saya nampaknya sudah ada, tetapi belum kita buka pintu lagi, belum kita buka kepada aspek-aspek yang perlu kita tekankan. Baca Quran tak apalah, tak kena sikit pun tak apa, jangan tak kena tu sampai mengubahkan makna itu. Kalau kita baca kita sembahyang sebut perkataan yang mengubahkan makna, maka sembahyang kita batal. Sebab itulah kalau ada perkataan yang Fatihah umpamanya yang saya dengar tak betul dibaca, saya akan tegur. Sama ada suka ataupun tak suka itu soal mereka. Sama ada mereka merasanya ya betul, alhamdulillah, tak apa juga. Kalau mereka marah kepada saya pun tak apa juga. Tetapi tak berapa ramai orang yang sedar bahawa sebutan itu salah. Jadi bila orang tak sedar, maka susahlah sikit. Sepatutnya saya kongsi dengan ramai-ramai. Untuk membuat teguran itu pahala pun kita kongsi ramai-ramai. Tapi bila saya saja yang kena pikul ini, jadi ganjil sikit. Ada orang pun dengar juga baca tu tak betul. Saya tegur. Bila saya tegur tu, banyak perkara yang saya tegur. Saya kata saya tegur ni atas sifat saya sebagai penasihat. Rasmi tak kira lah. Kalau tak rasmi pun tak apa, rasmi pun tak apa. Saya sebut tegur Qiyamul Lail. Saya kiranya benda ni penting, benda ni ibadat malam. Saya dah tegur. Tapi bila saya tegur ni, tiba-tiba datang satu buku, ini solat sunat. Maknanya kalau kita ni boleh beritahu kepada saya, ini solat sunat ustaz, semayanglah apa-apa pun tidak mengapa. Maknanya macam itulah seolah-olahnya datang. Saya tidak nak pertikaikan apa-apalah buku ni, saya tidak nak pertikaikan, walaupun saya boleh beri satu komen padanya, boleh beri, tapi tak apalah. Dan semayang Qiyamul Lail itu sunat je, jadi sebut aja tu pun tak betul juga. Saya naknya bila Qiyamul Lail lah. Semayang tu semayang malam. Qiyamul Lail ada rakaatnya, ada apa yang dibaca oleh Nabi. Kalau kita semayang tu tahajud, ada doanya pun. Allahumma anta qayyimus samawati wal ardi, hinggalah seluruhnya. Cantik, betul-betul cantik. Jadi tidak ada satu jalan yang paling tepat sekali dalam ibadat kita, jalannya sunnah Nabi, hadis Nabi. Bila saya sebut yang sunnah Nabi itu, orang kata banyak lagi sunat semayang boleh malam ni. Sunat hajat boleh. Iyalah, sunat hajat pun boleh. Sunat taubat pun boleh. Ada kau sunat taubat semayang macam tu? Apabulanya malam ni kena sebam sikit cahaya ni, jangan cerah macam ni. Saya tak tahu apa sebabnya gelap. Nak semayang subuh cerah, nak semayang malam tu kena gelap. Kalau buka lampu ada tutup, kalau lampu ada tutup. Biar cerah lah. Kalau nak tatak Quran pun boleh.
Ada sebelum daripada ni, sebelum saya tak sampai ke sini lagi, mengapa digelapkan? Lepas baru digelap itu orang baca ayat, baca imam tu baca, dia menangis. Allah, mengapa pergi khusuk dalam semaya itu, tak khusuk pulaknya dalam semaya subuh, tak khusuk pulak dalam semaya isya, pergi khusuk dalam 2 rakaat tu, kamailah dan kepalanya kamai. Jadi saya tak mahu itu bid'ah sebenarnya. Buanglah bid'ah. Apabila kita nak beribadat, kita buang perkara-perkara bid'ah ini, tak ada kena-mengena. Kalau ada memaksa kita, ayat yang kita baca tu sedih betul, sedih, kita tak boleh sabar-sabar rasa nak menangislah. Begitu. Kalau begitu ayat yang kita baca tu memberi artinya begitu. Tapi kalau semata-mata kita nak buat-buat saja, mula je bismillah tu tak ada baca surah lagi nak menangis dah. Tak jadi. Jadi tempat kita ni tak ada menangis. Ada saya ikuti kuliah apa namanya Qiyamul Lail bagi, tak ada yang tu, tak ada. Tapi kalau bolehnya kita baliklah kepada kaedah Nabi, bagaimana Nabi menghidupkan malam. Saya cadangnya nak bacalah hadis-hadis. Sebenarnya Bulughul Maram kita masih lagi dalam Asma'i Sunnah, tapi saya kecewa juga bila saya buat teguran begitu, tak laku. Jadi bila tak laku ni tak ada sebab pula pun. Kalau nak tanya saya, boleh tanya secara berhadapan. Kalau nak debat, tak payah debat Asma'i Sunnah. Tak payah nak debat. Orang debat ni hal politik, mengapa nak tukar kerajaan? Boleh berdebat, tapi ni tak payah nak debat. Tak payah. Buku-buku banyak lagi, buku tu, buku ni saja, buku ni malam yang kedua ke yang ketiga mari duduk sini. Buku ni tak apalah, saya terima buku ni pun ada, dan saya hormat kepada pengarangnya, saya hormat kepada pembacanya. Bacalah, belilah buku ni. Harganya RM19.90. Ada orang katanya ni harga kasut bata. Harga kasut bata RM19, makna RM20. RM20. Bukan soal harga lah, soal harga, tapi itulah dia. Jadi maknanya walaupun RM20 orang minat lah kau membaca, sebab zaman ini zaman orang semaya sunat ramai. Dan sunat ni pun saya dah sebut dah dalam kitab Bulughul Maram kita baca itu, ada sunat 2-3 jenis, 2-3 bahagian sunatnya. Sunat ya, nanti dulu saya nak sebut ni habis. Semaya sunat ada sunat malam, ada sunat siang, ada sunat siang dan malam, ada sunat rawatib, ada sunat tidak rawatib, ada sunat muakkad, ada tidak sunat muakkad. Jadi kalau kita boleh pegangkan di situ mana yang muakkad, mana yang tidak muakkad, mana rawatib, mana yang tidak rawatib, kita seolah-olahnya kita berjalan itu dengan lampu petunjuk hadis, lampu petunjuk. Kalau kita nak semayang saja, saya dah sebut dia juga, semayanglah apa-apa pun, hatta pada waktu tahrim pun. Pada waktu tahrim pun semayang tetap sah bila cukup syaratnya. Tapi waktu tu waktu tahrim. Tahrim ni bukan makna haram. Tahrim maknanya makruh, yang tidak sesuai kita semayang. Sebabnya bersyubahat dengan syaitan. Syaitan duk mencangkung di maghrib, tepat matahari jatuh. Syaitan duduk mencangkung di sana. Syaitan dia boleh buat pura-pura lah, tu orang tu dia semayang, dia kata dia semua kita. Kalau dia semayang semua Tuhan, dia waktu dia lain, tak masuk. Namun begitu, jika cukup syarat sah, maka sah pahala. Pahala tu kira kemudian lah. Sebabnya nak cari pahala, orang tak semayang pada waktu tahrim. Lepas salat subuh kita nak semayang, tak betul nak semayang sunat. Kecuali dia nak qada semayang dia, boleh qada lah. Dia nak semayang nazar, boleh lepas asar boleh. Dia nazar nak semayang lepas asar, boleh nazar macam tu. Kemudiannya waktu tahrim ni lain-lain tu boleh lah nak semayang. Tinggal lagi nya makruh. Duk cari apa perkara makruh dengan ibadat? Hak tak makruh banyak. Kita duk cari apa hak dekat-dekat dengan haram dah, padahal kita nak buat ibadat. Tak betul lah. Dah atas kita kira nafsu kita nak semayang, boleh lah kalau macam tu, tak ada masalah. Tak ada merugikan, la darara wala dirara, tak ada memudaratkan orang dan orang pun tidak memudaratkan kita.
Itu kaedahnya. Kaedah pagar yang terakhir sekali. La darara wa la dirar. Kita semayang lepas asar tak ada menyakiti kepada sesiapa. Kita semayang lepas subuh tak ada menyakiti kepada sesiapa pun. Tak ada hak orang nak tegur. Tak ada hak. Kalau orang nak tegur ni, nak tanya kitanya ada hadis ke, tak ada hadis ke, baru boleh kita jawab. Tak ada hadis pun dah saya nak semayang. Macam tu kita boleh jawab. Dah saya nak semayang, apa peduli awak? Boleh kita jawab macam tu, tak ada masalah kita nak jawab. Tapi kan kita nak cari ilmu. Jadi pagi ni saya nak mula dengan kuliah Fatihah lah, surah Fatihah. Tapi pasal kita tak ada ni, ada Quran. Datuk Talib, Datuk Rashid, dia ada Quran depannya. Quran boleh tunjuk, ada hak tulis Rumi tu, tulis Rumi Quran tengah tu boleh juga, yang tu mana-mana pun boleh. Tapi bila saya ada kitab kan, saya nak baca kitab saya lah, saya tak mau baca kitab tu, nak baca kitab saya. InsyaAllah besok kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, sesiapa yang ada buku bawa buku lah. Dengan saya tak ada dah. Dia ada dalam satu kotak, juzuk 1 sampai 6, juzuk 1 sampai 6. Jadi tak boleh nak cabut satu saja, 2, 3, 4, 5, 6 lagi tu tinggal janda. Tak boleh lah, dia kena ambil semua gitu. Kemudiannya hari ini kita mulakanlah dulu hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ni maknanya dia buka. Kita hidup seharian kita ni sebenarnya kalau kita perhatikan, kita berada dalam buka tutup. Itu hakikatnya. Jadi nama satu surah Al-Fatihah. Jadi nama ini bersesuaian sangat dengan kita buka Quran. Surah yang mula-mula sekali namanya surah Al-Fatihah. Kerana buka. Kita pagi-pagi kita buka mata, kita buka pintu, kita buka periuk, kita buka aurat. Pagi nak pergi mandi, kita buka. Kemudian kita buka pintu kereta nak pergi masjid, kemudian kita tutup, buka pintu masjid, balik. Jadi seharian kita ni duduk dalam keadaan buka tutup. Jadi nak buka, kita buka ni, kalau kita semayang, kita buka semayang dengan takbiratul ihram. Kita pun ada doa kita pada waktu pagi dalam doa maksurat. Orang tak baca surah maksurat ini, orang tak suka baca lah. Tapi setengah negerinya doa maksurat itu satu buku yang satu doa yang ditinggal oleh Hasan Al-Banna, pengasas Gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir. Ini himpunan dia kepada ahli-ahli usrah dia. Dalam tu antaranya asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, hinggalah seterusnya. Petang pula amsayna wa amsal mulku lillah, hinggalah seterusnya. Doa maksurat. Doa maksurat ni apa maksurat? Maksurat yang diterima daripada Nabi, yang disahkan doa itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pun buka jugalah bila kita kata asbahna wa asbahal mulku lillah. Pagi artinya buka harian kita. Kita akan masuk dalam satu perjuangan, dalam satu jabaran, namanya cabaran hari, dan kita buka hari itu, mudah-mudahan kita mendapat barakah daripadanya. Kemudian kita hidup pada satu hari, kita buka, kita makan, kita buka mulut, makan, kita tidur, kemudian kita buka mata, buka. Kita tak kira dah, ada hak ingat tutup, hak tak ingat tutup, tak tutup, terbuka. Hak ni syaitan masuk ni. Syaitan dia mari cari lubang-lubang yang boleh dia masuk. Jadi Al-Fatihah, perkataan ini kalau bahasa Arabnya berasal daripada perkataan Fatahah maknanya buka. Al-Fattah, Tuhan yang membukanya, nama Tuhan Al-Fattah. Tapi dia tidak sebutnya Bismillahil-Fattah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka harian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Jadi sebaik-baiknya kita sebelum daripada kita buka mata, kita buka pulaknya pintu, buka segala-galanya, kita buka dengan Fatihah, suratul Fatihah. Hidup kita ini bergantung pada Rahman dan Rahim Allah. Jadi sedar-sedar pagi bacalah surah Al-Fatihah. Saya dengar ceramah Ustaz Kamus Ismail Kamus. Dia mengajar haji. Dia kata ada jin-jin yang tertentu, dia kata dia kena baca bukan jin-jin yang tertentu lah, ada penyakit yang tertentu, baca 100 kali Fatihah, baca 100 kali. Saya kata bagus juga. Fatihah merupakan surah yang banyak berkat padanya, dan sekalipun ia bukan satu surah yang mula diturunkan, tidak surah lain, tapi dia menduduki tempat yang pertama dalam Al-Quran. Turunnya di Mekah. Surah yang pertama boleh jadi orang katanya suratul Muzammil, ataupun suratul Mudaththir, ataupun surah Iqra, bukan surah Al-Fatihah. Mengapa tidak diletakkan surah Al-Muzammil, surah Al-Mudaththir pada awal surah, pada surah yang pertama, ataupun surah Iqra pada yang pertama? Adalah hikmatnya supaya kita kena ingat, kita hidup buka mata pagi, kemudian buka pula naiknya matahari, kita buka dengan Rahman dan Rahim Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kata buat ulasan kemudiannya. Dan insya-Allah dekat itu dulu sebagai tanda kita buka kitab kita, buka pengajian kita dengan surah Al-Fatihah, dan insya-Allah kita akan sambung seterusnya pada hari-hari berikut ini dengan kaedah-kaedah biasalah pada setiap pagi, insya-Allah. Kalau pagi Ahad saja, dan setiap hari insya-Allah, kalau kita sama-sama sihat adalah di sini. Kalau saya sihat, tuan tak sihat pun tak ada juga di sini. Macam tu sajalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna al-batila batila wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.